Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Antara parti yang dominan dalam peringkat nasional di Malaysia ini iaitu PAS sudah berada dalam kancah politik negara sejak kita sebelum merdeka lagi, walaupun ketika itu mereka sebahagian daripada pimpinan perikatan, tetapi selepas berlakunya peralihan kuasa dan juga pertembungan idea dalam Barisan Nasional dan juga UMNO, maka lahirlah PAS. Dan PAS sejak itu tidak pernah dianggap sebagai parti kecil, tetapi parti massa yang mendapat dokongan dari kebanyakan pengundi Melayu Islam, terutamanya di negeri-negeri Melayu yang mempunyai populasi Melayu yang tinggi seperti di utara dan juga di pantai timur. Dan pada Pelaraya Umum ke-14 yang lalu, walaupun menjadi pembangkang lagi, tetapi selepas langkah Sheraton, PAS sudah sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional, ada Menteri Kabinet di situ, dan juga ketika pentadbiran yang ada sekarang iaitu di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PAS juga masih mendukung kerajaan yang ditunjangi oleh Barisan Nasional. Dan sebelum itu juga ketika zaman Tun Razak pun PAS ada meletakkan calon-calonnya sebagai Menteri Kabinet di peringkat persekutuan. Pastinya ia memberi satu pengalaman dan juga realiti politik yang mungkin berbeza daripada pemerintahan di peringkat negeri yang biasa. Bagi PAS utamanya di Terengganu, di Kelantan sudah pun beberapa penggal dan juga di negeri Kedah. Jadi untuk melihat perkara ini, Yang Berhormat Senator Insinyur T.S. Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Penerangan PAS Pusat dan juga mantan Ketua PAS Pusat, Ketua Pemuda PAS Pusat berada di agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Walaupun perjalanan jauh, Insinyur. YB datang dari Kelantan, sudi bersama bertandang di set agenda Awani. Jadi mungkin soalan pertama saya dah biasalah dengan saya, dengan YB. Tetapi untuk Pelaraya Umum ke-15, apa maksud bagi pandangan politik YB sendiri? Lanskap politik negara, realiti lanskap politik negara, dan apakah tawaran PAS dalam untuk bertembung dengan parti-parti politik lain dalam Pelaraya ke-15 ini? Baik, pertamanya terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya pada malam ini. Saya melihat Pelaraya ini satu tempat untuk rakyat menyatakan pendapat dan pandangan mereka. Kerana ia adalah tanggungjawab rakyat untuk menentukan kerajaan. Dan ia berlaku 5 tahun sekali. Realitinya rakyat semakin berani untuk membuat keputusan, untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka seperti mana yang berlaku pada PRU ke-14. Rakyat bukan lagi seperti dahulu. Mungkin dahulunya maklumat itu tidak sampai di tangan mereka. Kali ini maklumat lebih banyak dan lebih pantas untuk capai kepada mereka. Dan di peringkat PAS dan Perikatan Nasional, apa yang kita boleh berikan kepada rakyat pada tagline bersih dan stabil. Kerana kita tahu kerajaan yang dibina perlulah kerajaan yang selain daripada perlunya ada kompetensi seperti yang dinyatakan tadi, pastinya kerajaan yang bersih dari sudut integritinya, kerana bila integriti itu menjadi KPI utama pemilihan pemimpin, maka insya-Allah negara akan selamat dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai pendekatan yang lebih terbuka, boleh bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain walaupun dengan pihak pembangkang, kerana paling penting meletakkan kepentingan rakyat pada perkara asas. Ya, dari maksud stabil ataupun kestabilan politik itu, agak dari pandangan politik semasa negara, dia agak orang kata pun boleh juga kita anggap stabil dari beberapa aspek. Satu, stabil dari kalau parti dominan ataupun gabungan parti politik itu dominan memenangi di peringkat parlimen dan tak perlu gabungan lain. Itu biasa kalau kita rujuk dengan pengalaman UMNO Barisan Nasional 60 tahun lalu. Tetapi stabil selepas langkah Sheraton, nampaknya walaupun tidak perlu ke Pelaraya Umum kerana tidak dibubarkan parlimen, tetapi kerajaan ini boleh berjalan seperti biasa, tetapi ada riak-riak di dalam gabungan itu sentiasa mencongakkan percaturan mereka apabila kehendak mereka tidak dituruti. Jadi untuk Pelaraya ke-15 ini, adakah YB Khairil melihat stabil itu dalam konteks perlu ada lebih banyak persefahaman di kalangan parti politik dan juga bukan di kalangan parti komponen mereka, tetapi bersedialah
untuk berunding dengan parti-parti lain di luar gabungan mereka, mungkin selepas keputusan pilihan raya umum ke-15. Ya, saya amat bersetuju dengan pendapat Abang Nazri seperti tadi. Waktu kita bertempur adalah 2 minggu selepas daripada penamaan calon. Itu saja waktu kita bertempur. Selepas itu kita kena menerima keputusan yang telah diberikan oleh rakyat. Waktu itu kita kena sit down sama-sama. Go back to the drawing board. Bincang bagaimana untuk kita mendapat persefahaman bersama. Kerjasama rentas parti ini penting. Ini budaya politik baru dalam negara ini. Saya dengar itu. Sebab kita tidak mahu lagi ada parti yang terlampau dominan sehingga menyebabkan tidak adanya agent check and balance di dalam kerajaan tersebut. Tetapi ada trik dia, ada challenges, ada cabarannya. Namun di sana adanya Akta Anti Lompat Parti yang di mana mengelakkan mana-mana individu-individu ahli parlimen yang dipilih tiba-tiba melompat parti untuk mendapat kepentingan sendiri. Jadi saya nampak kerjasama ini amat positif dan kita lihat apa yang berlaku pada kerajaan keluarga Malaysia apabila adanya berlaku MOU dengan pembangkang, maka banyak perkara yang lebih mudah untuk dilangsaikan demi kepentingan rakyat. Jadi apa orang kata pun insinyur sebagai senator juga sebahagian daripada ahli legislator di peringkat Dewan Tertinggi Negara iaitu Dewan Negara, tetapi apabila kita mencapai keputusan sebulat suara kebanyakan RUU seperti Undi 18, Akta Anti Lompat Parti, Akta Stok ataupun berkaitan dengan perbuatan mengendap untuk wanita dan sebagainya. Dan tak sempat pula untuk sesi kali ini untuk Akta Pendanaan Politik. Nampaknya besar kejayaan itu, hampir 100% lah mendapat undi daripada semua ahli parlimen. Adakah ini corak masa depan negara yang perlu kita lihat? Saya yakin di kotak pemikiran rakyat ini yang mereka mahukan. Mereka tidak mahu pelawak-pelawak politik. Politik dinosaur perlu ditolak ke tepi. Zaman politik dahulu telah berubah kepada zaman yang lebih terbuka. Zaman yang kita mahukan lebih banyak engagement di antara ahli-ahli politik. Kerana engagement ini akan membuahkan hasil yang baik kepada rakyat. Sebab apa yang kita bincangkan sama ada di dalam Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara adalah perkara yang berkait dengan kepentingan rakyat. Kalau semua ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara ataupun ahli legislatif mempunyai pemikiran yang sama, dipanggil wahdatul fiqh, wahdatul amal, pemikiran yang sama, perbuatan yang sama, aim yang sama untuk memberikan keutamaan pada rakyat, maka pertempuran hanya berlaku 2 minggu sahaja. Iaitu sewaktu. Selepas itu kita akan berkawan. Saya ingat waktu saya di Johor, sewaktu kita ada PRN di Johor, rakan-rakan saya daripada MT UMNO, kita kata 2 weeks saja. 2 weeks saja kita bertempur. Selepas itu kita akan berkawan balik untuk kita membina rakyat melalui kerajaan keluarga Malaysia. Dan perkara itu berlaku menjadi realiti. Selepas daripada PRN Johor, kita dapat duduk bersama di dalam majlis eksekutif iaitu kabinet dan berusaha untuk memajukan rakyat dan kita berusaha juga untuk meluluskan mana-mana RUU yang terbaik untuk rakyat. Jadi format itu saya rasa format yang terbaik dan boleh dilaksanakan pasca PRU ke-15. Menarik. Tetapi realiti politik kadang-kadang dia mempunyai satu garisan yang begitu tipis, the thin lines, kerana akhirnya dia menurut piagam parti masing-masing dan melihat sebelah sana musuh itu tidak boleh dikompromi kerana berlainan ideologi dan fahaman. Misalnya PAS ketika sebelum menjadi kerajaan, kita masih ingat selepas berlakunya perubahan kerajaan, PAS begitu lantang berkaitan dengan kes Adib. Begitu lantang dengan isu RUU 355, kenapa ia tidak diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Begitu juga dengan hal berkaitan dengan mengurangkan aktiviti judi dan juga arak dan sebagainya. Tetapi apabila menjadi kerajaan, seolah-olah itu realiti yang PAS terpaksa telan. Bukan senang sebenarnya. Pandangan Khairil, pandangan YB Senator, adakah PAS memahami apabila menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, apa yang dislogankan di kalangan galeri ataupun penyokong itu perlu juga berasaskan realiti politik dan juga suasana rakyat berbagai kaum di Malaysia? Perubahan sesuatu dasar mesti berteraskan kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu asasnya. Kita nak tukar apa pun, dia mesti ada prosedurnya tertentu. Dan prosedur itu melibatkan jadualkuasa teknikal, melibatkan perubahan dasar, polisi. Sebab itu pada saya, perubahan itu ia boleh dilaksanakan tetapi ia memakan masa. Kita lihat macam contoh, kita ambil
Apakah PAS makin luntur di dalam memperjuangkan perkara-perkara yang telah berkait dengannya sekian lama? Tidak. Apa yang kita laksanakan di Kedah, kita tidak lagi memperbaharui lesen-lesen yang tidak sepatutnya. Begitu juga dengan RU 355 telah pun banyak kali dibentangkan oleh Menteri dan Timbalan Menteri Agama berkait dengan jawatan kuasa teknikal yang telah pun sampai ke satu tahap yang kita boleh dah bentang di dalam Parlimen, namun tidak cukup masa kerana berlakunya pembualan Parlimen lebih awal. Sedangkan kita ada masih lagi sampai bulan 7 tahun depan. Betul. Untuk kita meneruskan fasa PRU ke-14 ini, 5 tahun pemerintahan pasca PRU ke-14. Jadi pada saya, realitinya perubahan itu boleh dilaksanakan. Ia memerlukan kepada pemimpin-pemimpin yang terbuka, pemimpin-pemimpin yang memahami yang realiti negara ini, kaum Bumiputera adalah dominan. Walaupun di sana kita ada kaum bukan Bumiputera yang perlu dihormati juga hak mereka, dan sepanjang selepas kemerdekaan, rakan-rakan minoriti kita ini tidak pernah dizalimi. Dan ia menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik, yang aman, yang tenteram dan diakui oleh seluruh dunia. Kerana apa? Kerana kita berpegang kepada keluhuran undang-undang, kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Ini asasnya. Jadi saya mengharapkan pemimpin-pemimpin politik yang akan dipilih nanti mesti mempunyai pemikiran yang sama. Sekiranya kita boleh duduk di atas meja, berbincang tentang perkara agree to disagree dan mencari titik pertemuan, sekiranya mampu. Pada saya, duduk semeja itu dah merupakan satu kejayaan awal. Ya, saya suka kerana pemikiran Senator YB mungkin agak berbeza kerana latar belakang profesional dan juga melihat realiti ekosistem dan juga bi'ah, perkataan Arab tu bi'ah ya. Masyarakat berbilang kaum di negara kita dan adanya rakan-rakan Sabah dan Sarawak. Tetapi, adakah untuk PRU ke-15 ini tawaran hudud, tawaran negara Islam, tawaran RU 355 masih menjadi isu yang tidak akan dikesampingkan oleh PAS? Tawaran yang kita akan berikan kepada rakyat adalah tawaran yang dapat memberikan kebaikan kepada semua. Selain daripada kita memastikan keselamatan awam, juga melibatkan kepentingan ekonomi rakyat, iaitu adanya bekalan di atas meja, nasi di atas meja. Jadi apakah kita juga akan membawa perkara-perkara seperti yang dinyatakan tadi? PAS seringkali memberitahu yang kita perlu menekankan aspek pemahaman terlebih dahulu. Sebab kita tahu nak mewujudkan 355 itu yang semudah 355 untuk memperkasakan mahkamah syariah. Belum lagi maksud bab hudud. Memerlukan masa, memerlukan pemahaman sebelum dapat dilaksanakan. Jadi ini tujuan PAS. Sebab itu kita bina pemahaman itu daripada struktur sekolah-sekolah yang ada di bawah PAS. Kita ada PASTI, SRITI, SMITI, sekolah rendah, sekolah preschool, sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga membawa kepada tertiary education. PAS juga ada perkara sedemikian. Untuk kita membentuk pendakwah-pendakwah yang boleh memberikan kesedaran awal kepada rakyat. Sebab itu dalam saya membahaskan isu tentang undi 18 di Dewan Negara, saya kata nak bawa undi 18 ni mudah. Tetapi yang paling penting kita memerlukan kepada perubahan sistemik yang di mana rakyat perlu difahamkan tentang pendidikan politik seawal sekolah menengah. Mereka perlu faham apakah maksud politik yang sebenar dan siapakah individu-individu yang mengotorkan politik. Mereka tidak boleh bosan dengan politik kerana dengan politiklah mereka boleh memilih pemimpin-pemimpin yang sepatutnya. Inilah di antara bahan-bahan asas yang kita akan letakkan di dalam manifesto. YB Khairil, kalau ketika Pilihan Raya Negeri Johor, saya masih ingat Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat ucapan umum ketika rally Pilihan Raya. Kata, kita tak dengar lagi PAS bercakap tentang hudud negara Islam. Mana ada lagi? Kerana dah berkawan dengan kami bersatu. Jadi untuk tuan-tuan perempuan pengundi di Johor, tidak perlu risau dah. PAS ni dah okey dah. Dia dah dilute dah. Dia dah cair dah. Tak ada lagi konsep negara Islam. Jadi adakah itu bertentangan daripada kehendak PAS? PAS, macam saya katakan tadi, kita berpegang kepada asas-asas yang termaktub dalam dasar PAS. Dasar PAS adalah, kalau kita baca dasar PAS, adalah untuk memperjuangkan di dalamnya hukum hakam yang berteraskan kepada Islam. Ya? Jadi apa yang ada di dalam negara kita, ia perlu diperjuangkan melalui, macam saya katakan tadi, perlembagaan. Ya, tidak boleh keluar dari Tidak boleh keluar daripada perlembagaan. Jadi apa yang kita nak buat, perlu kita laksanakan atas basis itu, atas premis itu. Menjadikan kita tidak akan ekstrim, kita tidak akan melampau kerana kita bergerak melalui asas perlembagaan. Ya, YB Khairil,
antara isu utama dalam tarikh umum ke-15, walaupun PAS sendiri dalam kabinet membantah pembubaran parlimen ini kerana tidak sesuai, kerana masalah banjir, laporan meteorologi bahawa musim ini mungkin lebih teruk dan sebagainya, tetapi nampaknya Perdana Menteri bubarkan juga. Jadi tak apalah, dah nak masuk hari penentuan calon dah ni kan. Jadi YB sebagai insinyur, sebagai yang ada latar belakang kejuruteraan, dan kita tahu juga anak-anak muda yang akan memilih kali ini mungkin menghampiri 6 juta dan pengundi pertama kali dan juga pendaftaran automatik ini, dan mereka berhadapan dengan besar masalah ni. Isu kerja tak ada, isu gaji tak naik. Kalau gaji pun cukup-cukup makan je lah dengan inflasi dan kos hidup yang tinggi. Jadi apa tawaran spesifiknya? Kerana YB Senator orang muda dan juga tahu realiti di bawah sana dan ingin dengar daripada mulut calon-calon muda ni, insya-Allah kot. Apa tawaran kepada mereka? Yep. Macam kita katakan, kita tidak boleh memberikan janji bulan dan bintang kerana kita tahu negara kita akan berdepan dengan suasana yang lebih mencabar ekonominya pada tahun depan. Dan ini telah dimaklumkan oleh semua political analis dan juga ekonomis yang tahun depan adalah tahun yang lebih mencabar dari sudut kegawatan ekonomi dunia. Jadi apa yang kita boleh berikan kepada rakyat ialah bukan kita beri makanan semata-mata kepada rakyat, tetapi kita memberikan umpan kepada rakyat. Saya teringat Timbalan Menteri Sumber Manusia daripada YB Pendang, YB Awang menceritakan tentang bagaimana kerjasama yang erat dengan Perkeso melahirkan peluang pekerjaan yang banyak yang membolehkan bukan sekadar ekonomi gigs kepada anak muda, juga diberikan keselamatan, perlindungan insurans dan sebagainya. Saya nak katakan begini, apa yang kita janjikan adalah perkara yang berteraskan kepada yang dibolehkan di dalam kantong keuangan negara. Yang tangible lah. Yang tangible. Yang boleh buat. Yang boleh buat. Dan perkara itu telah pun termaktub di dalam bajet 2023. Sedang di sana sepatutnya bajet 2023 ini yang diteliti oleh rakyat untuk memilih. Sebab itulah satu dokumen janji-janji kerajaan keluarga Malaysia yang didokongi oleh PN, BN dan juga GPS. Bukannya PH. Jadi kalau kita tengok dekat situ banyak perks ataupun benda-benda baik yang boleh diberikan kepada rakyat dalam bentuk umpan untuk mereka lebih berdaya saing dengan mendapat jumlah-jumlah bahan-bahan ataupun perks yang diberikan oleh kerajaan. Poin saya asasnya ialah apa jua yang kita akan berikan kepada rakyat untuk address masalah gaji yang rendah, masalah kekurangan kerja ataupun masalah keamanan khususnya kepada anak muda, semuanya mesti tangible dan boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Kita tidak mahu manifesto yang bersifat janji kosong yang akhirnya seperti mana yang berlaku pada PH, manifesto itu tidak dapat dilaksanakan. Ya, YB Khairil, bukankah itu UMNO juga klaim bahawa ini bajet mereka? Saya rasa dangkal dan tidak cerdik. Ya, okey. Kita dengar pandangan dia. Sebab apa? Ini masalahnya kalau menjadi legislatif ataupun menjadi eksekutif tapi tak pernah kerja, tak pernah ada pengalaman kerja. Bila kita buat satu bajet di peringkat syarikat kita, dia bukan datang daripada finance. Dia datang daripada department kan, yang akan memberikan bajet tahunan mereka. Apa yang dia akan buat. Dia finance ni kerja dia adalah menghimpunkan. Yang brainnya adalah kementerian-kementerian. Kementerian-kementerian yang tahu apa benda yang dibuat pada tahun depan, bagaimana Kementerian Sumber Manusia boleh address masalah pengangguran sebagai satu contoh, bagaimana Kementerian Pertahanan boleh address masalah-masalah pesara tentera sebagai satu contoh, atau kepada tentera-tentera kita sedia ada, bagaimana KDN boleh address dengan kebajikan rakan-rakan polis kita contohnya. Mereka ni yang brainnya, mereka yang buat brainstorming, mereka yang menghantar sumber-sumber saran, dan bajet itu dilengkapkan dan dihantar kepada Finance Minister. Finance Minister adalah compile, dia tengok mampu tak kerajaan. Sebab kalau nak buat 1001 wishes, mungkin kita tak mampu, macam saya katakan tadi, tangible. Jadi, waktu itu Finance Minister akan check, boleh tak boleh, dan dia akan ada sidang libat urus dengan kementerian tersebut. Jadi sebenarnya, orang yang paling mahir membicarakan elemen-elemen dan aspek-aspek di dalam bajet tersebut adalah menteri-menteri kabinet. Dan menteri-menteri kabinet datangnya daripada PN, BN dan GPS. Kalau kita lihat beberapa kenyataan ialah nak makin pelagaya, makin banyak kenyataan-kenyataan yang mungkin bijak, mungkin kurang bijak, mungkin separuh masak.
berkaitan dengan daripada pimpinan PAS, berkaitan, ialah kita nak masuk pilihan raya ini hal politik. Tetapi apabila ada mengatakan pihak sebelah sana ramai perasuah, ramai dari kalangan ahli-ahli mereka yang didokongi oleh pemberi rasuah, di kalangan mereka komunis dan sebagainya, datang daripada pimpinan PAS, adakah sebagai anak muda dalam PAS, adakah pertentangan politik boleh diletakkan ke tahap begitu rendah? Dia bukan begitu rendah, Abang Nazri. Dia kita bercakap berdasarkan kepada fakta. Jadi fakta kita memberitahu bahawasanya boleh lihat dalam rekod-rekod SPRM. Saya membahaskan perkara ini dalam sidang Dewan Negara. Saya kata kita nak bercerita tentang perasuah, KPI benchmarkingnya mestilah daripada SPRM. Sekiranya didakwa dan terbukti rasuahnya. Jadi ada parti yang sebegitu yang mereka mengagungkan mereka yang telah didapati bersalah berasuah. Dan pemahaman itu pelik juga. Dan dia ditanam kepada anak-anak muda. Sudah pun dijatuhkan hukuman. Ya. Apabila telah dijatuhkan hukuman, itu hak dia dengan pihak kehakiman. Cukup. Biar dia kena dihukum. Kita tak nak bawa ada isu tu. Tapi kita nak kata ada parti yang membawa itu sebagai dukungan kepada rakyat, menyebabkan anak muda ada juga yang terpengaruh dan menyokong mereka yang memberi rasuah dan juga menerima rasuah. Dan apabila kita berbicara tentang pemberi rasuah pula, dia bukannya secara hearsay. Ada kajian yang menunjukkan pemberi rasuah ini adalah pada kaum-kaum tertentu. Jadi perkara ini adalah yang saya katakan, jangan kita dengar ucapan itu ucapan kosong. Ia juga berdasarkan kepada fakta-fakta. Kan, ucapan daripada Presiden PAS di antaranya, dia bukan kosong. Ya, kalau begitu, mengapa tidak dilaporkan terus kepada pihak polis? Kalau ada di kalangan mereka yang mengamalkan politik komunis misalnya, kerana itu bertentangan dengan cara negara kita dan kita tidak mengiktiraf komunis di negara kita, mengapa tidak ia dilaporkan dan biar di peringkat pendakwaan boleh dilakukan? Kita bukan kata dia itu komunis, kita kata politik cara komunis. Begitu juga dengan politik cara, kita kata politik yang membuka aib. Itu adalah satu politik yang juga tidak baik. Apakah ia direport, dilaporkan kepada pihak polis? Kita nak beritahu, Presiden PAS nak beritahu, budaya-budaya politik begini tidak sesuai. Budaya politik ekstrim, budaya politik komunis, budaya politik membuka aib adalah satu perkara yang tidak ada lagi tempat di kalangan rakyat. Rakyat perlu didedahkan dengan politik yang bersih. Bila kamu nak berbicara, kamu kena berbicara tentang hasrat dan harapan kamu untuk membantu rakyat. Kamu duduk di situ bukan untuk mencari rezeki, tapi kamu duduk di posisi itu untuk berbakti kepada rakyat. Kalau dia ada pemikiran sedemikian, macam saya katakan di awal tadi, maka segala pertempuran yang berlaku itu hanya berlaku 2 minggu sahaja. Ya. Kemudiannya semua boleh duduk semeja untuk matang berbincang. dan rasional. Ya, saya. Ya, politik muafakat. Bagi YB Senator Khairil, Electoral Pact selepas pilihan raya umum ke-15. Semua ramai bercakaplah kerana dalam banyak-banyak pilihan raya yang ke-15 ini tak nampak lagi siapa yang akan mendalui melepasi garisan 115, 112 itu. Adakah waktu ini boleh kita bicarakan ataupun tunggu keputusanlah siapa nak gabung siapa nak jumpa siapa dan sebagainya? Biasanya Abang Nazri, setiap gabungan itu telah mempunyai simulasi-simulasi yang tertentu. Jadi kita tahu dah kalau kita go ahead dengan 3 penjuru, berapa kita akan dapat kursi, berapa kawan kita dan lawan kita akan dapat. Jadi semua strategi itu dah ada. Tinggal lagi kalau strategi diceritakan kepada bukan strategi dah. Bukan strategi dah. Jadi kita tunggu masa dan ketikanya. Saya yakin dah optimis. Sebab itu kenyataan kami, contohnya kenyataan Tuan Guru Presiden PAS, kita tidak pernah memutuskan hubungan kita dengan UMNO. Muafakat ummah bukan sekadar sempit kepada kerjasama pilihan raya. Ia juga kerjasama pasca pilihan raya. Jadi sama ada kenyataan itu disambut ataupun sebaliknya, soal lain. Soal kita tunggu dulu bagaimana keputusan yang sepatutnya pasca PRU ke-15. Dengan cerita YB Senator akan berada di sebuah parlimen di Kelantan? Kita serahkan, dalam PAS ni kami serahkan semuanya kepada pimpinan. Bertanding tak bertanding, pentingnya ialah tunggu arahan. Terima kasih YB Senator Insinyur TS Khairil Nizam atas masa yang diberikan. All the best lah. Saya bagi wish awal dulu in advance lah. Semoga berjaya dalam perayaan umum ke-15. Itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.